Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Senator Dato' Sri Shahrizad Abdul Jalil, Ketua Pergerakan Wanita. Yang berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda. Yang berhormat Dato' Rosnah Abdul Rashid Sherlin, Ketua Pergerakan Puteri. Yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor, isteri Yang Amat Berhormat Presiden. Yang berhormat Naib Presiden UMNO, Yang berhormat Setiausaha Agung UMNO, ahli-ahli majlis tertinggi, Barisan Exco Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri, pimpinan komponen-komponen Parti Barisan Nasional daripada pergerakan pemudanya, wanitanya dan puterinya, rakan-rakan sahabat atau friends Barisan Nasional, para perwakilan dan para pemerhati sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita dahului dengan sembah tahmid kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaannya bagi membolehkan kita bersama-sama untuk menyempurnakan majlis peresmian serentak persidangan perwakilan wanita, pemuda dan puteri Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO bagi tahun 2010 pada malam yang berbahagia ini. Inilah kemuncak pertemuan para perwakilan daripada tiga sayap penting Parti UMNO daripada seluruh pelosok tanah air bagi menzahirkan suara akar umbi yang mahu melihat bangsa dimartabatkan, Islam didaulatkan, negara dipertahankan dan perjuangan parti berkelangsungan. Inilah perhimpunan yang mewakili suara rakyat, suara keramat. Inilah perhimpunan yang mempasakkan muafakat perjuangan kita bersama. Pisang sesikat, sayur sebelanga, tanda muafakat makan bersama. Gunung yang tinggi sama didaki, lurah yang dalam sama dituruni. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Setahun yang lalu, saya berdiri di sini di hadapan saudara dan saudari sekalian, membicarakan tentang kepentingan wahdah atau kesatuan dalam usaha kita untuk menggalas tuntutan perubahan.
Kita mulakan langkah perubahan dengan wahdatul fikr, kesatuan minda, untuk memahami aspirasi orang Melayu dan rakyat seluruhnya dalam suasana lanskap politik yang sedang berubah. Kita perkukuhkan wahdatul qalb, kesatuan hati, untuk bersama-sama menghayati nilai politik luhur yang disanjung oleh rakyat. Kita perteguhkan wahdatul amal, kesatuan tindakan, untuk melaksanakan gerak kerja mendekati rakyat secara kolektif. Dan kita bulatkan wahdatul hadaf, kesatuan matlamat, untuk menjayakan hijrah jiwa dan sikap bagi melahirkan para pejuang UMNO yang kukuh iman dan takwanya, utuh nilai moral dan etikanya. Alhamdulillah, hari ini UMNO telah mula berubah. Telah wujud kesedaran baru dalam minda kepimpinan dan ahli-ahli parti, baik dari segi psikologi dan gerak kerja. Telah berlaku perubahan dalam gaya kepimpinan, pindaan terhadap perlembagaan parti, transformasi dalam kerajaan yang diterajui, pendekatan baru pengurusan ekonomi pertiwi, dan kesedaran baru tentang hubungan kaum melalui Barisan Nasional. Dalam nafas semangat kesatuan dan perubahan ini juga, marilah kita menjengah kembali bagi menghayati matlamat asal perjuangan UMNO seperti yang termaktub di dalam perlembagaan parti. Pasal 3 Perlembagaan UMNO menegaskan bahawa UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Ini termasuklah: 1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. 2. Mendukung dan mempertahankan perlembagaan negara, perlembagaan negeri-negeri dan raja berperlembagaan. 3. Menegak, mempertahan dan mengembangkan Islam, agama resmi negara serta menghormati prinsip kebebasan beragama. 4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial demi mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen serta memajukan ekonomi rakyat Melayu dan Bumiputera khasnya dan rakyat Malaysia amnya. 5. Menjamin kedudukan bahasa kebangsaan yakni bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal dan kebudayaan kebangsaan yang berteraskan kebudayaan Melayu. Dan 6. Mewujudkan kerjasama antara kaum bagi melahirkan satu bangsa Malaysia yang kuat dan bersatu, berasaskan kepada hak-hak asasi manusia dan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Merenung kembali asas penubuhan parti ini akan membolehkan kita membuat penegasan semula dan mengingatkan ahli-ahli dan seluruh warga, khususnya generasi muda, bahawa UMNO adalah sebuah wadah politik yang mempunyai prinsip perjuangan dan idealisme yang murni, namun tetap pragmatik dalam pendekatannya. Meskipun UMNO sebuah parti yang besar dan bertunjangkan kepada kebangsaan Melayu Islam, namun sifat keadilan, akomodatif dan inklusif Melayu itu tidak pernah mengkhianati
atau menzalimi kaum atau agama lain yang bernaung di bawah politik Melayu. Ini berbeza dengan sikap parti pembangkang. Mereka tidak mempunyai landasan perjuangan. Sebab itulah setiap kali mendengar dentuman guruh politik di langit, maka tiap kali itulah mereka bergegas membuang air di tempayan, merubah citra dan pendekatan. Sehingga melupakan matlamat asal parti masing-masing. Mereka caca marba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Presiden Parti semalam, seperti sesumpah yang kerap bertukar warna, siangnya hijau, malamnya biru, tengah malamnya merah, dan sanggup menjadi penglipu lara yang mendongengkan cerita. Matlamatnya mudah, semata-mata untuk mendapatkan laba politik yang sementara sahaja sifatnya, hingga sanggup menggadai maruah negara, menjadi pengkhianat di pentas antara bangsa dan mencecah sesama bangsa kita sendiri. Kepada mereka ini, kita ingatkan pesanan Pak Hamka, berapa pula penjual negeri mengharap emas perak bertimba untuk keuntungan diri sendiri, biarlah bangsa menjadi hamba. Ada di kalangan mereka yang segan silu untuk berbicara mengenai matlamat parti mereka, takut kalau hilang sokongan rakan dan penyokong yang baru. Malah mereka sanggup berdolak-dalik. Kepada penyokong setia berkata lain, kepada rakan baru berkata lain. Cakap tak serupa bikin. Walaupun berbeza pandangan dan prinsip dalam banyak perkara, mereka sanggup berdiam diri dan mengalah saja. Malah mereka memberikan pelbagai alasan untuk membela rakan-rakan bersekedudukan. Dulu musuh ketat, dituduh kafir dan keparat, kini jadi sahabat, dipeluk rapat-rapat. Berlumba-lumba mereka membongkar korpus-korpus pembendaharaan politik Islam yang menghalalkan tahalluf siasi, persefahaman politik sementara bagi mencapai matlamat sebenar, menggunakan kaedah sir, merahsiakan niat sebenar dan matlamat perjuangan, serta prinsip maslahah siasah melakukan sesuatu demi kepentingan politik. Ada pula yang sanggup berpegang pada konsep taqiyah, berpura-pura, bagi menyembunyikan matlamat utama yang hendak dicapai. Tindakan mereka ini tidak ubah seperti pepat di luar, runcing di dalam. Mengapa perkara ini boleh terjadi? Apakah rakan-rakan baru mereka sudah berubah prinsip? Apakah rakan-rakan baru ini sudah mula menyokong matlamat parti mereka? Apakah rakan-rakan baru ini benar-benar ikhlas untuk bersahabat? Jawapannya kita semua tahu, tidak sama sekali.